Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan masuk al-mujibus tsalits, khasyatullah azza wa jal wa taqwah. Prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga, muka surat 45 muka surat 45. Iaitu prinsip keselamatan yang ketiga, iaitu takut kepada Allah Ta'ala dan bertakwa kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, Qala Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Situ kan? Wa man yuti'illah, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepadanya dan bertakwa kepadanya, mereka itulah sebenarnya orang-orang yang mendapat kemenangan. Surah An-Nur ayat 52. Allah Ta'ala telah menyebutkan dalam ayat ini beberapa perkara yang mana keuntungan, keselamatan dan kemenangan tidak diperolehi kecuali dengan tiga perkara ni lah. Dengan beberapa perkara disebut. Apa dia? Yang dimaksudkan perkara yang menjadi punca keselamatan manusia itu, iaitu taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulnya dengan cara mengikuti sunnahnya. Dan perkara ini telah disebut dalam prinsip yang kedua sebelum ini, iaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak mula-mula lah. Hak mula-mula taat kepada Allah. Baik, yang kedua ataupun dua perkara yang lain, iaitu takut kepada Allah, dan yang ketiganya bertakwa kepada Allah. Itu tiga perkara yang menjadi poin utama dalam ayat 52 surah An-Nur. Taat kepada Allah termasuk Rasulnya. Yang kedua, takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Sesiapa yang ada pada diri dia tiga perkara tu, faulaika humul faizun, maka kalau dia boleh mengekali sampai matilah, dia kekal ketiga perkara ni, itulah orang-orang yang akan mendapat keberuntungan atau kejayaan atau kemenangan di hari akhirat. Jadi takut kepada Allah Ta'ala merupakan prinsip yang sangat besar untuk keselamatan pada hari kiamat. Jadi Allah SWT menyifatkan orang yang selamat dan beriman bahawasanya mereka itu takut kepada azab Tuhan mereka. Dan mereka ni sangat berhati-hati. Jadi sifat itulah kita kata sifat tu. Mana sifat orang beriman tu, dia mesti ada takut kepada Allah. Baik, tak apalah sebelum kita baca tu. Kenapa penting sangat kalau kita baca Quran, banyak Allah sebut takut, ittaqullah. Kau itu takutlah kepada Allah. Haqqa tuqatih, takut biasa ngerti. Bukan takut main-main. Jadi nampaknya penting sangat takut kepada Allah. Bapaknya kalau takut pada Allah ni jadi lagu mana? Sehingga dikatakan takut kepada Allah punca keselamatan. Dia gini kan? Seseorang ni bila dia ada takut kepada Allah merupakan zikir yang besar. Dengan sebab takut kepada Allah, seseorang itu dia akan menjunjung dan mengikuti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan sebab takut kepada Allah, dia akan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan takut kepada Allah ni menyebabkan manusia akan melakukan amalan-amalan yang boleh merapatkan diri dia kepada Allah. Beza dengan takut kepada makhluk, kita akan lari sejauh-jauh ni. Takut pada rimau, takut pada sesiapa sajalah.
kita akan mengelakkan diri daripada bertemu. Kalau boleh tak usah jumpa mata, tak usah masuk dekat, tapi takut kepada Allah dia lain. Sebab tu dia jadi selamat dunia akhirat. Takut kepada Allah, kita melaksanakan semua yang Allah suruh. Orang panggil carilah jalan, wabtaru ilaihil wasilah. Carilah jalan yang boleh mendekatkan diri pada Allah. Sebab tu kalau kita perhatikan takut kepada Allah, dia kaitkan dengan ikut Rasul. Kenapa takut kepada Allah dikaitkan dengan ikut Rasul? Kerana bila takut kepada Allah, kita kena buat sesuatu dan kita kena tinggalkan sesuatu. Dia sini tidak sebutlah, kalau dalam kitab lain itu dia macam dia buat pecah dua. Takut kepada Allah, maka bila sebut takut kepada Allah, kita kena buat dua perkara. Pertama sekali, laksanakan segala perintah Allah. Dalam masa yang sama, kita tinggal semua yang Allah larang. Dia berlaku begitu, makna takut. Tak mungkin seseorang itu dikatakan muttaqin, orang yang takut kepada Allah, tiba-tiba dia tak buat dua perkara. Sunnah Nabi dia tak ikut. Apa yang Nabi larang dia tidak patuh. Tiba-tiba dia kata dia takut kepada Allah. Tak mungkin. Tak mungkin gitu. Jadi kalau ada orang kata, hamba ni tak tutup aurat pun tapi hati kuat beriman kepada Allah. Tak betul lagi tu. Nampak dia tak tutup aurat tapi hati ni baik, dia kata. Tidak. Dalam agama Islam tidak diterima kenyataan itu. Baik. Kalau kita lihat di sini dia disebut disebut bahawa takut pada Allah merupakan asas yang sangat besar untuk keselamatan itu. Dan disebut dalam ayat 57 suratul Mukminun, wa min khasyati rabbihim musyfiqun. Antara ciri-ciri ataupun bukti seseorang itu takut pada Allah, dia berhati-hati hidup. Berwaspada sama. Nak buat apa-apa fikir, Tuhan marah ke tidak? Tuhan redha ke tidak kalau buat begini? Itu sifat orang Islam. Nak buat apa-apa, dapat redha Tuhan ke tidak? Allah benci ke tidak? Ada perkiraan itu dalam kepala dia. Dan Allah menyifatkan mereka dengan firman-Nya. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi Allah menggambarkan orang yang takut kepada dia, yang ada sifat yang disebut sebagai musyfiqun, isfaq lah, ada sifat isfaq, ada sifat takut sehingga jadi berhati-hati dalam hidup ni. Nak buat apa-apa fikir, itu orang itu dia panggil musyfiqun. Allah gambarkan orang ni dalam ayat 2 surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman, siapa dia berhati-hati dalam hidup, mereka ni sebenarnya apabila disebut nama Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka jadi gemetar, jadi takut. Hadirin dan hadirat, kita boleh nilai diri kita. Ini salah satu penilaian lah. Mana bila dibaca ayat Quran disebut tentang Allah, lagu mana perasaan kita dari sudut hati nurani? Kau tak berasa gapo? Mana kalau tak berasa gapo tu maknanya kita kena fikirlah. Mana kita sebenarnya berada dalam keadaan yang tidak baik. Sedangkan orang yang senormal, sebagai contohlah, ni kita ambil kira-kira hak diiktiraf dalam Quran dan hadis. Generasi sahabat yang merupakan anak-anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senormal ni, pada senormal ni kerah kita kata, jiwa pun kita kata kasar lah kita kata. Dia beza karakter dia tu dengan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi senormal ni bila baca Quran kan, hak diri jadi duduk. Hak nak marah jadi tak marah. Dalam beberapa biodata dia lah, ataupun sejarah dia menangis, dia banyak menangis ketika dibacakan Quran. Sebab tu saya normal ni selain pada dia baca sendiri, bila dia jumpa sahabat hak baca Quran, sedaklah kita kata. Dia kata, ya zakirnillah. Tolong tak ingatkan aku kepada Allah. Kalau dia kata begitu, dia suruh sahabat baca Quran, dia nak dengar. Ni kalau sahabat-sahabat hak baca Al-Quran dia tu mempengaruhi jiwa lah. Bacaan dia tu dengan suaranya. Saya normal akan suruh dia baca Quran. Dan dia sebutnya zakirnillah. Mu ingat, sebut bacalah Quran supaya aku jadi boleh ingat kepada Allah.
Baik, jadi kita ni kalau dibacakan Quran, tiba-tiba hati tak terasa apa pun. Padahal hak dia baca tu kira-kiranya tepat dah baca tu. Dengan tajwid, dengan kita kata alunnya tengok ayat neraka gini pun mana jelas wakah betul molek. Tiba tak terasa gapo lagi. Maknanya kita perlu fikirlah kedudukan kita. Takut banyak lagi maksiat yang kita buat. Takut Quran pun tak baca. Orang Islam ni dia kena baca Quran tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Asalkan tiap-tiap hari. Jadi kalau tak ada, sehari-hari tak ada baca Quran, payah nak lembut hati tu sebenarnya. Sebab budaya hidup umat Islam ni, dia baca Quran tiap-tiap hari. Sikit pun tak apa. Tu kena ingat tu kan. Ya? Dia kata baca dah tapi tak faham apa satu. Baca tabbat tiada pun tak faham lagi. Sebab itulah dia kena ada lah ni masjid buat belaka dia. Masjid mana-mana tadabbur, baca lepas tu terjemah. Sebab tu bagi ana beli Quran yang ada terjemahan secara perkata tu. Misalnya kita kata tabaraka apa maksud, allazi apa maksud, baca gitu. Kalau kita nak baca untuk orang panggil tilawah tu, bacalah. Ni kita nak baca dalam bentuk orang panggil tilawah tadabbur itu. Baca lepas tu nak ambil sesamanya. Hak tu sikit pun tak apa sehari. Biar ada semua. Beli Quran perkata, terjemahan perkata. Sesuatu kalimah tu dia buat. Tak apa dah. Saya ada pengalaman masa duduk sana. Ada kita buat kelas perempuan. Nebula, tak sampai nebula pun kita sekali seminggu ya buat. Ada seorang perempuan tu dia ni berniaga lah. Selepas tak sampai nebula ngaji, dia kata banyaklah kalimah dia boleh faham lepas tu dia baca Quran. Mungkin dia tak faham maksud secara mendalam sebab tu kena ngaji tafsir pula. Kena ngaji tafsir pula tu. Tetapi dengan sebab secara harfiah. Rasanya dia mesti telipuk ni ada buat program harfiah rasanya. Ustaz Arif. Setawan asing sebelum ni rasa dia mengajar sini. Mana perlu tu. Sekurang-kurangnya kita hak kita tilawah tu tilawah lah. Hak kita baca, lepas tu kita cuba ambil satu-satu perkataan itu apa maksud dia. Dan kita buat gitu, kita tak akan faham secara mendalam, tak apalah. Boleh faham secara tadabbur, tak apa dah. Allah ni banyak Quran dia buat, okey ayat ni tadabburnya gini. Hak diterjemah dalam bahasa Melayu. Cuba kena usaha gitulah. Sebab dia tu yang takwil, dia faham sendiri, dia kena ada usaha, kena baca gitu. Gitulah dia. Sebab itulah bagi saya kalau kita nak buat program Quran, misalnya malam Jumaat ko, kita boleh buat program secara kempen boleh. Mari baca Quran. Bulan ni kita target surah ni. Bila kita yakin dah masyarakat kita ni lacak, baca surah lain pula. Kita boleh ubah, kita boleh upgrade lah. Baca sekali dengan terjemahan perkata secara harfiah itu. Mana sebab kalau duk baca gitu, waktu duk baca sama dah. Cuba buat tu. InsyaAllah ada perubahan lah. Ada perubahan. Sebab Quran ni dia bukan sekadar untuk baca gitu, dia kena faham makna. Lepas tu naik satu takat, hak ikut tafsir pula. Kalau tidak sampai bila pun kita tak tahu duk baca Quran, sedangkan Quran turun ni untuk berinteraksi dengan manusia. Bukan berinteraksi dengan ayat dalam group tu dah. Berinteraksi dengan manusia. Gitulah hadirat. Baik, seterusnya. Wa dzalika anna khasyah, muka surat 47 lah, situlah. Muka surat 47 tu. Terjemah dia muka surat sebelah 48 tu. Jadi takut kepada Allah Ta'ala ni akan membawa manusia meninggalkan segala kekejian, melakukan segala ketaatan, dan memberi sepenuh perhatian terhadap ibadat kepada Allah. Itu orang panggil kesan takut. Dia jadi rajin beribadat. Penumpuan dia tu kepada taat dan ingat kepada Allah. Itu kesan takut kepada Allah. Kerana itulah Hasan Basri berkata, muka surat 47 tu anda baca Arab dia, lepas tu kita balik sebelah terjemah. Sebab kitab ni, terjemahan dia ni, dia sertakan yang Arab tu, molek juga. Kita baca, boleh baca teks Arab. Misalnya Hasan Basri kata, muka surat 47 tu. Dia kata, Al-mu'minu
jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiq jama'a isa'ah wa amnah. Thumma talal al-Hasan, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Jadi Hasan ni mana Hasan Basri lah. Hasan Basri rahimahullah kata, orang beriman ni, sifat orang beriman ni, dia kumpul kebaikan. Sifat orang beriman ni, dia kumpul kebaikan dan kasih sayang. Manakala orang munafik pula, kerjaan dia kumpul keburukan dan dia rasa selamat semua. Tak rasa pun Allah akan azab dia. Tak timbul perasaan itu. Rasa amnan, rasa selamat semua. Allah confidence semua. Tak apa kita ni. Tak rasa bimbang takut kena azab. Tak rasa tu kebimbangan kena azab dari kubur. Tak ada buah-buah tu. Tu sifat orang munafik. Sifat orang beriman ni dia rasa takut air. Bimbang takut Allah azab. Itu yang jadi jaga semua diri tu. Supaya tidak melakukan maksiat. Kalau buat ibadat pun fikir pada kualiti apa, takut diazab oleh Allah. Itu sifat orang beriman. Itu kasar Hasan Basri tokoh tabi'in besar tu. Beza tu, selepas tu dia pun baca ayat tadi lah. Dia baca ayat tadi. Dia kata, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman, beriman sengati ni lah. Ciri mereka nya takut pada azab Tuhannya. Sebab itulah mereka ada isfaq, ada sifat berhati-hati dalam hidup. Tu. Jadi takut kepada Allah Ta'ala ada sesuatu yang akan menjadi nyata dengan mengetahui nama-nama Allah Ta'ala yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Meneliti ayat-ayat dari segi kauniyah dan syar'iyah. Kita baca dulu, lepas tu saya bagi sedikit. Maka setiap kali seseorang hamba itu menjadi lebih mulia dengan mengenali Allah, mana dia telah menjadi mulia kerana takut kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, surah Fatir itu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau anda terjemah ke bahasa mudah ke? Sebenarnya, orang yang takut kepada Allah ni, dari kalangan hamba-hamba Allah ni, orang yang ada ilmu. Orang yang ulama tu. Kesan daripada ada ilmu yang banyak tu, timbul takut kepada Allah. Jadi kalau ada ilmu, tiba-tiba tak takut, hak tu sebenarnya bukan ulama dalam istilah agama. Cuma di sininya, anda nak cuba tengok muka surat 47 tu. Ni anda terjemah ni bahasa mudah lah. Bahasa mudah. Wa khasyatullah imma tutahaqqaq. Ni anda terjemah tu mudah faham lagi. Takut kepada Allah ni hanya boleh dicapai. Ni salah satu. Jadi, baik kita kata, iyalah takut pada Allah. Lagu mana cara nak takut pada Allah tu? Lagu mana cara nak boleh kedudukan khasyatullah? Sebab dalam kitab sebut khasyatullah ni satu kedudukan. Dia tidak boleh secara sembrono tiba-tiba jadi takut. Dia tak jadi gitu. Tapi dia ada kaedah. Maknanya takut pada Allah ni termasuk dalam sesuatu yang boleh diusahakan oleh manusia. Jadi nak siapa takut pada Allah ni, salah satu caranya bima'rifati asma'illahil husna wa sifatihil ula. Kita tahu tu nama-nama Allah yang baik, asma'ullahul husna tu. Kau sebut dalam Quran, dalam hadis. Dan kita tahu sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Kita tahu waktu. Ni muka surat 47 tu, ambil situlah kita tengok Arab dia. Itu. Lepas tu, watta'ammul fi ayatillah al-kauniyah wasyariyah. Dan kita meneliti, menganalisa, kita tadabbur ayat-ayat Allah secara kauniyah. Ayat Allah secara kauniyah ni makna kita jadi insah memahami tentang kudrat Allah, memahami tentang ketinggian Allah dengan melihat alam semesta ni. Tengok kejadian langit bumi, pergi kawasan pergunungan tengok, lepas tu tengok keadaan laut. Ni kejadian Allah ni. Hati kita akan jadi insah, jadi takut. Tak ada orang lain boleh buat, Allah yang boleh buat. Orang Islam tu dia kena ada timbul perasaan dengan menjadikan kauniyah ni sebagai asbab untuk kita memahami tentang kudrat Allah. Dan juga syariah. Syariah ni tak berkenaan dengan agama Allah ni. Dari segi hukum hakam. Hebat agama ni. Manakala ikut agama ni hati jadi tenang. Tak ada. Manusia ni tidak jadi bodoh bila ikut agama. Baik. Fakullama kana al-'abdu 'azama ma'rifah billah. Setiap kali seorang hamba tu
Mana semakin besar nilai kenal Allah, mana seseorang itu semakin besar, semakin banyak dia kenal Allah, maka semakin besarlah sifat takut pada diri dia. Jadi sifat takut pada Allah ni dia berbeza-beza mengikut kadar ma'rifatullah. Jadi kita nak makrifah kepada Allah ni kena melalui kaedah Al-Quran dan hadis Nabi, insya-Allah. Seperti mana telah terbukti sahabat tu menjadi orang yang paling hebat dengan sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut kepada Allah ni salah satu kita boleh ukurnya ma'rifatullah. Jadi nak kenal Allah lah ke mana? Tidak ada cara mengenali Allah yang paling baik melalui kita belajar Allah sendiri cerita. Bila kita sebut nak kenal Allah melalui Quran, maknanya kita mengenali Allah dengan cara memahami Allah sendiri cerita tentang diri dia. Hak inilah hak sahabat Nabi terapkan kepada sahabat. Sebab itulah dia tak boleh pergi hadirat. Bagianannya, kita bila kita belajar tafsir Quran secara sistematik, kita boleh pengenalan tentang Allah dalam bentuk yang lengkap. Bukan sekadar kita kenal Allah, kita akan kenal agama Allah dengan lengkap. Kalau kita belajar tafsir dengan cara sistematik. Bermula dengan baca Quran betul tajwid tu kesal banyak mana dah tu. Lepas tu belajar pula tadabbur nak faham sesuatu kalimah tu. Lepas tu naik pula dengan ustaz ni pula belajar tafsir Quran dengan Quran. Tafsir Quran dengan hadis-hadis sahih. Belajar pula tafsir maudhu'i. Gapo dia topik-topik yang disentuh, tajuk-tajuk dalam Quran. Belajar pula tu. Hak itulah yang meningkatkan kefahaman terhadap Allah. Dan bila kita faham, tahu tentang Allah, maka di situlah berlaku peningkatan khasyatullah itu. Hak jelas. Tak ada cara lain. Sebab kalau kita duduk berzikir dalam gua 40 hari misalnya, duduk iktikaf dalam gua. Kalau dia mungkin dia berasa takut pada Allah, tapi tidak. Itu tidak pure tu. Dia banyak lagi akan ada penyakit lain. Sebab apa? Sebab cara sudah salah. Di sini disebutkan sepotong ayat tadi surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya ulama hak takut pada Allah. Jadi kalau ulama tu tidak ada nilai khasyatullah, maka itu bukan ulama Rabbani. Ana ingat ana baca buku Hamka masa dia hurai ayat ni. Dia kata kalau ulama tidak takut kepada Allah, dia kata itu bukan ulama sebenarnya. Bukan ulama warasatul anbiya. Tapi ulama tu ulama warasatul Hulanda. Ulama warisan Belanda. Paruk dia pergi. Kalau ulama tak ada takut Tuhan, itu bukan al-ulama warasatul anbiya. Tapi itu al-ulama warasatul Hulanda. Ulama ni kalau dia tidak boleh mewarisi perjuangan Nabi, maka dia tu sebenarnya ulama warisan Belanda. Hak Belanda tinggal. Saka Belanda. Ulama ni, maksud ulama warasatul anbiya ni hadirat mana ulama tu dia bawa umat, dia bawa masyarakat supaya kenal Allah melalui kaedah Nabi. Kaedah Nabi. Bagaimana Nabi didik sahabat? Hadirat. Ni boleh kata dalam kitab memang sebut kau ni. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebelum Nabi didik para sahabat? Sahabat-sahabat ni hak mereka awal dia panggil apa as-sabiqunal awwal itulah. Hak duk Mekah tu bukan orang luar, orang tempatan. Sahabat-sahabat hak duk Mekah tu mereka awal, hak di Madinah tu bercapur-capur dah. Hak mereka awal 13 tahun operasi dakwah Nabi di Mekah tu. Hak masuk Islam, mereka Mekah ni boleh dikatakan orang-orang yang mana duduk sekapun dengan Nabi. Hak duduk main wah-gurah sekali kita kata. Boleh dikatakan gitu. Kalau ada pun dalam jumlah yang sedikit. Tidak banyak. Tidak banyak. Mana orang tempatan. Jadi kalau kita baca sejarah sahabat, hak duduk khusus di Mekah, mereka terlibat dengan sembah berhala, minum arak. Gapo dia orang jahiliah buat, hak dia tahu. Dia buat belakang, muka hidup zaman itu. Tapi dengan menggunakan Quran, Nabi boleh tukar sahabat-sahabat ni bila masuk Islam dan mereka merubah hidup mereka. Maknanya, nak ayatnya bahawa wahyu ni bukan teori lagi, tapi dia sudah menjadi praktikal. Mana cara Nabi didik sahabat tu memang sudah terbukti berjaya.
dalam memperkenalkan Allah kepada sahabat. Quran lah Nabi guna. Nabi tak guna cara falsafah. Nabi tak guna cara hok payuh-payuh. Baik. Sebab itulah para ulama menyebutkan Nabi SAW, kita kata penerapan ma'rifatullah dengan cara Al-Quran ni, dia berjalan serentak dengan amal sunnah. Gapo dia hak Nabi suruh buat, hak dia tengok Nabi dia buat. Pemantapan ma'rifatullah tu daripada asalnya teori, dia jadi melekat dalam hati, jadi praktikal, terbukti dalam kehidupan. Dia tak boleh lagi, dia tak boleh elak. Bila kita kata iman billah, dia tak sekali selalu masuk iman bir rusul, sekali selalu. Bahaya hadirat Sebab tu bagi anak, kalau ada orang dia bentar kepada masyarakat amalan, zikir, wiri-wiri, doa, hak tidak daripada Nabi, tak kira. Bila kata tidak daripada Nabi, tak kira daripada siapa saja. Asalkan tidak daripada Nabi, orang ini sangat tidak bertanggungjawab. Berat terlajuk tu perangai ustaz tu. Ustaz ke ulama tu. Sebab hak Nabi ni banyak benar zikir, doa. Pelik tu. Dia kena bertanggungjawab di hari akhirat kelak. Baik, seterusnya kita tengok seterusnya. Wa amma taqwallah fahiya jima'u kulli khairin lil 'abdi wa hiya sababun 'azimun lin najah yaumal qiyamah. Tengok harap dulu, tengok harap dulu. Lepas tu baru kita pergi terjemah belakang. Kama qala ta'ala wa yunajjillahu alladhina ittaqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Az-Zumar ayat 61. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Fussilat ayat 18. Baik, cuba tengok terjemah belakang. Jadi bertakwa kepada Allah ni, bertakwa kepada Allah, kalau orang tanya kita, gapo dia gak takwa kepada Allah? Kalau orang tanya kita. Ni dia orang panggil ta'rif dalam konteks yang hidup. Bukan tidak jumuk, mana pentakrifan secara segar. Takwa kepada Allah ni maknanya seseorang itu menghimpunkan segala kebaikan atas diri dia. Bila kata bertakwa kepada Allah, takwa Allah tu maknanya terkumpul segala kebaikan kepada hamba itu. Itu makna takwa. Dan itulah sebab yang terbesar untuk selamat pada hari akhirat. Penting ni sebab tu kita ni bagi anak lah, walaupun nipih sebenarnya kalau kita muka ni jadi tebas tahu ni sebab dia campur dengan Arab dengan terjemahan. Anak buat tengok mana ni orang panggil matan lah. Kalau dari istilah dia panggil matan. Cuba bayar dia sebut, cara dia sebut tu. Takwa, padahal takwa ni Imam Malik pun tidak kata gini, tapi maksudnya sama, cuma hak ni lebih napal. Takwa ni maknanya terhimpun, seseorang itu berusaha buat baik. Akhir sekali bila dia sampai darjah takwa, Allah beri pada dia, makna pada diri dia tu keluar yang baik-baik saja. Itu makna takwa. Jadi kalau kita sayang dengan dia 10 tahun, payah nak jumpa benda yang buruk daripada dia. Benda yang menyalahi sunnah. Menyalahi ajaran Islam tu payah. Hanya ada muka manusia. Tak sedar royak lah. Kalau dia kata saya tak ada teringat buat salah. Tak sawak natu lah. Kalau dia kata hamba ni, Allah tak ada ingat buat salah. Dia kata, dia royak, bukan orang lain royak. Supaya ulama kata, kalau ada penulis kitab kata dalam mukaddimah kitab dia, maklumat yang saya sebut dalam kitab ni, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Tak usah baca lah kitab tu. Tak usah baca. Sebab bila penulis kitab asal royak Bukhari, ada lagi kritikan kita kata. Sebab manusia. Sebab tu ulama ni dia perlu ramai dalam satu-satu masa. Kalau Nabi seorang pun tak apa dah. Sebab dia ada konsep maksum, Allah jaga. Tapi ulama tak. Dia jaga dalam bentuk kolektif, dalam bentuk keseluruhan. Hak ni silap, hak ni tegur. Kalau anak murid, ya tegur tu guru. Tu cara. Dalam agama kita. Baik. Jadi maknanya takwa kepada Allah ni makna terhimpun kepada seorang itu segala kebaikan. Mana kalau boleh sampai tahap tu, makna takwa lah tu hari itu. Baik. Bahkan takwa itu dalam konteks terhimpun kebaikan yang banyak pada seorang itu, itulah sebab yang besar untuk keselamatan dia di hari akhirat kelak, di hari kiamat. Sebagaimana Allah berfirman yang bermaksudnya, tadilah ayat Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 61 tu. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kerana
Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan kejayaan mereka. Mafazah ni mana kejayaan. Gapo dia maksud kejayaan? Kejayaan dia kawal diri dia, mengekali, konsisten untuk melakukan kebaikan dan konsisten untuk tidak buat benda hak tak molek. Konsisten, istiqamah situ, itulah mafazah. Kejayaan dia. Itu kejayaan dia. Baik, mereka tidak disentuh oleh azab dan hati mereka jadi tenang, tidak gundah gulana, tidak sedih. Kenapa hadirat Nabi pun ada sedih. Bila kata tak sedih maknanya mana hati dia tu sedih, yahzan ni huznun dia panggil. Kalau ulama sebut huznun ni maknanya sesuatu yang sudah ada. Huznun ni maknanya sesuatu yang sudah ada tiba-tiba terlepas, tu makna huznun. Kalau ham ni sesuatu yang tak ada lagi tapi duk nak, tak boleh, tu dia panggil ham dari segi istilah dia ni. Sebab tu Nabi suruh doa supaya Allah jaga kita tidak menjadi sedih yang syadid, sedih yang sangat sampai terganggu kerja. Mana terlepas sesuatu. Misalnya anak meninggal, sedih. Harta daripada banyak jadi sikit. Hak ada dah tapi hilang. Tu sedih, tu dipanggil huzn. Hak sedih tu tak ada dalam konteks tu. Tu. Ham ni makna nak sesuatu tak dapat, maka hati jadi sedih. Benda tu tak boleh lagi, tapi nak tak boleh, sedih juga. Jadi orang beriman ni kalau dia ikut betul ajaran Nabi, penyakit tu tak berlaku pada dia, tak sedih. Tak sedih mana siapa tak ganggu, sedih tu mesti ada dalam konteks manusia tu. Itu maksud dia. Ada juga ulama kata walahum jahzanun, mereka ni tidak sedih maknanya confident mereka. Kebergantungan kepada Allah menyebabkan mereka ditimpa susah pun semangat tidak jatuh. Itu ada juga yang sebut begitu. Misalnya kalau dari Syekh Sa'di, dia kata itulah mana kesedihan tu bukan menjadi penghalang kepada perkembangan hidup dia dalam agama. Allah jaga. Baik, seterusnya Allah berfirman lagi dalam surah Fussilat, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang beriman kerana mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi selamat ni lagu mana maksud selamat? Kita tengok orang bertakwa ni ada setengah tu mati dalam keadaan tragis bertakwa, kena bunuh, kena cecah, hancur. Sahabat Nabi siapa dibunuh secara mutlak. Tu orang bertakwa. Selamat lagu mana? Keselamat gapo maksud sini? Di Palestin berapa puluh tahun nya cecah, nya belah perut, dia buat teka. Sedih kan? Perempuan di Rogo tu kan, dalam penjara tu mengandung. Bila siapa dah perut dah besar tu, dia buat teka tina jatuh. Dia belah tu perut. Atau mati gitu. Dia buat teka-teki tu anak ni lelaki perempuan. Dia boleh mempermainkan umat Islam sampai gitu sekali. Lepas tu kita kata selamat ke apa lagu tu? Selamat di sini bukan secara zahir gitu. Makna selamat ni walaupun diuji tahap tu tapi tak murtad. Kekal di atas iman. Tak uguh orang kata. Tu selamat. Walaupun nampak zahirnya dihina teruklah. Dizalimi luar biasa, tapi kebergantungan kepada Allah tu tak berubah. Kental jiwa tu di atas tauhid, berjaya tahqiqut tauhid sampai mati. Tu maknanya dah ni dia akan lebih daripada orang lain di hari akhirat. Mana Allah jagalah tu. Kalau Allah tak jagalah, murtad lalu dah tu. Tu hati-hatilah maksud dia. Sebab itulah bila kita faham ayat-ayat begini kan, kita kena uruh hidup kita ni betul-betul ikut sunnah. Dia marilah sifat-sifat ni. Dia akan mari. Sifat takut kepada Allah dan sebagainya. Baik, seterusnya. Ni kita ambil rengkah-rengkahnya. Ni sebab dia ni poin-poin bagus kita ni. Saya tengok begitu terasa. Cuba kita tengok lagi. Ni orang panggil natijah daripada berjaya bertakwa kepada Allah sampai mati. Mati dalam keadaan muttaqin. Allah kata lagi. Allah berfirman lagi. Dalam ayat 53 surah An-Naml, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan Allah telah berfirman dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka tu terus menerus bertakwa. Wa kanu yattaqun. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia boleh pun kata wa anjaynal ladzina amanu wa yattaqun, boleh pun kata begitu.
Buai wakanu tu tak salah bahasa Arab. Apa bubuh kanu tu? Kanu di sini salah satu fungsi dia ada makna takkid. Dia ada makna takkid. Kita kata Allahu alimun hakim. Allah Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau kita tahu wakana Allah, kita buhkana, dia jadi makna berubah. Wakana Allahu aliman hakim. Dan Allah tu betul-betul dia ada makna gitu. Dia ada makna gitu. Itu pengaruh kana dalam ayat. Dia ada makna taukid. Kalau kita terjemah Allahu alimun hakim boleh. Dah dalam bentuk mubtada khabar boleh. Tapi masuk kana. Kana ni dia panggil amal nawasikh. Merubah hukum mubtada khabar. Mubtada tu jadi isim dia, khabar tu jadi khabar dia. Tu dari segi perubahan baris berubah dan makna dia jadi lebih tinggi. Wa kana Allah, dan sesungguhnya Allah. Dan sebenar-benarnya Allah ni adalah Tuhan yang maha mengetahui lagi. Itu pengaruh kana. Supaya kat sini wa kanu yattaqun, dan mereka ni benar-benar bertakwa dan konsisten takwa ni. Dia jadi makna gitu dengan ada kanu tu. Baik. Dan takwa ni pada asal dianya diambil dari kalimah wiqayah. Wiqayah. Wiqayah ni makna penjagaan ataupun jaga diri, wiqayah. Di sini dia buat perlindungan. Wiqayah. Takwa ni asalnya daripada kalimah wiqayah. Wiqayah tu masdar lah. Antara definisinya yang cantik, yang menarik, ana baca Arab dia dulu, cuba tengok. Wat taqwa fil asli ma'khuzatun minal wiqayah wa min ahsani ma urrifat bihi qaulu Talq bin Habib rahimahullah lamma su'ila sif lana at-taqwa faqala at-taqwa amalun bi ta'atillah raja'a rahmatillah ala nurin min Allah wat taqwa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin min Allah wala syakka anna man adda faraidal Islam wa wajibatid din wajtanaba al muharramat wal atham fa innahu huwan naji al muflihu fid dunya wal akhirah. Takwa ni, kalimah takwa ni kata ambilannya adalah daripada wiqayah yang bermakna perlindungan. Antara definisinya yang menarik ataupun sebaik-baik definisi takwa ni ialah kata-kata Talq bin Habib. Bila mana dia ditanya, ada orang tanya dia, siflana at-taqwa, cuba cerita kepada kami, cuba perjelaskan kepada kami takwa tu apa. Ada orang tanya Talq bin Habib. Lalu Talq bin Habib berkata, takwa itu adalah beramal, makna melakukan amalan berupa ketaatan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dengan perbuatan-perbuatan baik itu. Dia panggil ihtisab, dia panggil. Di atas cahaya daripada Allah, maknanya petunjuk wahyu. Dan takwa itu adalah meninggalkan maksiat kepada Allah. Dia letak dua lalu. Bukan sekadar buat apa yang Tuhan suruh, takwa ni. Tapi takwa itulah juga bermaksud meninggalkan semua maksiat kepada Allah. Takut kepada azab Allah. Di atas cahaya daripada Allah. Semua tu mari atas dasar petunjuk daripada Allah. Dan tidak syak lagi. Sesiapa sahaja yang menunaikan, yakni melaksanakan kefarduan Islam, menunaikan kewajipan agama, dan menghindari semua perkara-perkara haram dan dosa, maka sesungguhnya dia itu adalah an-najil muflih. Dia itulah orang yang selamat, yang berjaya terhindar daripada azab Allah dunia dan akhirat. Itulah orang berjaya semua. Itu hakikat dia. Ni orang panggil kita belajar tentang prinsip keselamatan berdasar kepada wahyu. Lagu tu ya. Baik, kalau setakat tu hadiah, setakat kita baca. Gapo dia kesimpulan kita boleh petik dalam beberapa kalimah saja. Kita boleh ringkaskan. Nak selamat kena ikut Rasul. Kena ikut sunnah Rasul. Itu kita boleh letak situ saja. Sebab apa? Sebab bila kata ikut Rasul, itu bermakna ikut Allah Subhanahu Wa Taala.
Patuh kepada Rasul, itulah makna patuh kepada Allah. Baik, saya ambil sedikit lagi. Kita habiskan sedikit tu. Cuba tengok Arab dia. Waqad sahha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, muka surat 49 tu. Bawah perenggai bawah sekali, sikit lagi. Waqad sahha an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an anna Nu'man ibn Qawqal radhiyallahu an ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita idza sallaitu al-maktubah wa harramtu al-haram wa ahlaltu al-halal a'adkhulul jannah? Atau betul adkhulul jannah boleh juga. Kita panjang sikit. Adkhulul jannah boleh juga baca gitu. Adkhulul jannah boleh. Qala na'am. Cuba tengok terjemah dia sebelah. Satu riwayat sahih daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia menyebutkan bahawa Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tanya Nabi, wahai Rasulullah, adakah engkau melihat aku? Maksud dia begini sebenarnya, apa pandangan engkau wahai Rasulullah? Tu maksud dia nya. Ara'aita, apa pandangan Rasulullah bila mana saya telah melaksanakan, saya tunaikan semaya 5 waktu? Rasulullah nak kata mana saya? Cuba buat komentar terhadap saya jikalau saya ni telah menunaikan salat fardu. Mana salat fardu 5 saya buat dengan baiklah. Lepas tu sesuatu yang Allah halal, saya halalkan. Saya patuh. Dan sesuatu yang Allah haramkan, saya haramkan. Saya tak buat. Boleh masuk surga ke saya gitu? Oh, dia tanya, dia benarnya. Kira-kiranya, confirm surga ke saya? Dia nak dengar Rasulullah jawab. Sila dia. Rasulullah kata, ya. Oh, masuk surga ke lagu tu. Kalau lain ayat, kita tak percaya. Tapi bila Nabi ayat, kita percaya. Simple ya agama ni. Ikut Nabi buat. Surah tu Fa'iza azamta fatawakkal. Surah tu mudah ya. Tak ada pelik-pelik. Ni antara soalan pelik ni. Ikut Nabi ni, ikut dia suruh kau, ikut dia buat. Oh, jawab mana? Kena ikut belakang. Sebab tu dia hadis Nabi ni ada hadis qauli, ada hadis fi'li. Hadis Nabi ni ada bentuk Nabi sebut. Dia panggil hadis berbentuk kata-kata Nabi. Ada juga hadis dalam bentuk hak Nabi buat, sahabat cerita. Nabi buat gini. Nabi tak sebut cuma Nabi buat, sahabat tengok, sahabat pun cerita. Tu hadis juga tu. Ataupun Nabi tak kata, Nabi tak buat, Nabi tak kata apa, sahabat buat. Orang tu dia panggil hadis takriri, dia panggil. Pengesan. Nabi tak suruh, tak ada Nabi suruh. Cuma Nabi tengok sahabat dia, Nabi tak kata apa, Nabi dia. Maknanya perbuatan itu telah mendapat restu daripada Nabi. Hak tu kita tak boleh buat. Kalau kita buat lah ni, siapa dia nak mengesahkan? Puak kita. Pengesah puak kita tak jadi agama. Orang panggil gong, dia panggil. Dia tak panggil agama gitu. Gitu mudah, agama simple ya. Agama ni simple, cuma hak kita naknya buat bila tahu. Dan buat tu mesti dalam bentuk istiqamah. Tu payah. Dan istiqamah ni benda, kalau mengikut ulama, ni anak sebut secara yang kaya akan datang ada juga bincang dalam kitab ni. Istiqamah ni dia sebagai satu tanda bahawa seseorang itu benar-benar melaksanakan ibadat dengan kualiti. Nilai kualiti ibadat tu salah satu ciri besarnya ada nilai istiqamah. Baca Quran boleh baca belaka. Nak buat dengan tetap setiap hari sampai mati. Semaya boleh semaya belaka. Nak buat dengan tetap sampai mati. So, bila seseorang itu jadi istiqamah ni dicirikan dengan berlaku peningkatan ibadat. Kalau ibadat tu tak meningkat, itu sebenarnya tidak mencapai darjah istiqamah lagi. Sebab kalau istiqamah sungguh dia akan berlaku peningkatan ibadat. Dari segi kualiti, dari segi kuantiti dia meningkat, ada peningkatan. Lama ulama sebut gitu. Dalam ni ulama muzakkilah, ulama yang bincang dari sudut tazkiyatun nafs. Banyak sebut gitu. Jadi kena tengoklah dia hadrat. Sebab tu bagi Anas ini kata kunci, poin yang paling utama yang kita boleh ambil ni, kena usaha ikut sunnah Nabi. Hak Nabi buat, selawat ke, zikir ke, doa ke, hak Nabi, jelas. Bahkan Ana baca dalam banyak kitab. Kita umat Islam ni selain daripada kita baca Quran, kalau kita katakanlah kita ni ngapa payah ingat. Sok nak ngapa ingat dah hilang. Tak ingat.
Kadang-kadang bagi orang gini, orang kapur kita wisah. Mau cik amah ni pagi, mau cik amah ni sampai mati. Pada dah. Tapi kena hak Nabi. Cukup dah. Selamat dah. Cuba tengok ni. Hak ni dia royak ni buat fardu ya ni. Talq bin Habib ni. Hak dia cerita dia kan. Buat fardu ya tu. Daripada Abdullah tu. Jabir bin Abdullah kita daripada Nu'man bin Qawqal itu. Tu. Kalau kita tengok sini, hak dia tanya ni, saya buat fardu ya tu ayat lain. Tu. Lepas tu hal-hal saya jaga. Sebab tu Imam Malik kata hati-hati lah. Orang tanya apa ni, mat taqwa, orang tanya apa itu takwa? Dia kata kamu jaga hukum halal dan haram, cukup. Tu Imam Malik jawab. Supaya sini, supaya dalam riwayat. Jaga tu ya. Gitulah hadirat. Jadi untuk seterusnya tu kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.